Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Abang Muaz Ali Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 21 Mac 2024. Peruntukan untuk program sumbangan makanan bersempena perayaan Aidilfitri kepada anggota keselamatan dan penguatkuasaan atau dikenali sebagai Sumbangsih Raya akan ditingkatkan pada tahun depan. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping berkata Kerajaan Sarawak turut mencadangkan supaya bilangan jenis makanan yang disediakan ditambah. Jelasnya, perkara tersebut disuarakan sendiri oleh isteri beliau Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tunku Bujang yang mencadangkan makanan seperti mi segera dimasukkan dalam senarai tersebut. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Simbolik Penyerahan Sumbangsih Raya 2024 SR24 di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Patinggi Abang Johari merakamkan penghargaan kepada anggota keselamatan dan penguatkuasaan di negeri ini atas pengorbanan mereka bertugas bukan sahaja pada hari Lebaran tetapi ketika pandemik COVID-19 dan bencana alam. Pada tahun ini, Kerajaan Sarawak menyalurkan perbelanjaan sebanyak RM474,255 untuk program SR24. Sebanyak 12,000 kotak sumbangan disediakan untuk diagih kepada 11 buah agensi keselamatan dan penguatkuasaan. Program Sumbangsih Raya telah dilaksanakan di Sarawak sejak 1990. Sementara itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping memberitahu kerjasama ekonomi antara Sarawak dan Indonesia sudah lama terjalin. Banyak syarikat dari negeri ini yang menjalankan perniagaan di negara tersebut dan kebanyakannya di Kalimantan Barat kerana terletak lebih dekat dengan Sarawak. Mengenai pembangunan Ibu Kota Baharu Nusantara, beliau memberitahu Sarawak juga sudah ada kerjasama bantuan pembangunan khususnya di Kalimantan Timur dan Selatan. Ia melalui Sarawak Energy Berhad (SEB) yang melabur dalam projek pembangunan hidroelektrik di Malinau, Kalimantan Timur dengan pegangan saham 25%. Katanya pihak Indonesia turut bercadang untuk mengembangkan pembangunan hidroelektrik tersebut dan Sarawak akan terus bersama-sama memainkan peranannya melaksanakan pembangunan di Nusantara. Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu Sarawak melalui pelbagai agensi akan terus meneroka peluang kerjasama dalam pelbagai bidang dengan negara berkenaan. Usaha tersebut dilaksana melalui kerjasama antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersama Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak dan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Bersekutu Sarawak. Ini termasuk pengeksportan dan pengimportan barangan dari atau ke Sarawak. Pada Selasa lepas, Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin menyeru syarikat Malaysia mengambil peluang daripada prospek pelaburan di wilayah Kalimantan Timur, terutamanya di Samarinda dan Balikpapan berhampiran dengan Nusantara. Sistem yang bakal dilaksanakan di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh di Miri akan dipakai di ICQS lain di bahagian Limbang jika ia didapati berkesan dalam mengatasi masalah kesesakan. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ini termasuk ICQS Mengkalap di Lawas dan ICQS Merapuk Sindumin. IAB Premier telah pun saya maklumkan tentang keadaan ini. Jadi apa juga yang akan dibuat di Miri, kalau ianya berkesan dan boleh diterima pakai untuk kita gunakan di ICQS Mangkalap ini. Jelasnya, bagi mengatasi kesesakan di ICQS Mengkalap, Jabatan Imigresen bekerjasama dengan Polis dan Angkatan Sukarelawan Malaysia (RELA) termasuk menyediakan kaunter khas untuk pelawat tempatan dan kaunter bagi warga asing. ICQS Mengkalap merekodkan kemasukan kira-kira 1.3 juta pelawat sepanjang tahun lepas. Manakala statistik Jabatan Imigresen Malaysia menunjukkan purata ketibaan harian di ICQS adalah kira-kira 3,600 orang pada hari biasa dan lebih 6,000 orang pada waktu puncak. Satu jatuhan kuasa akan dibentuk bagi mengkaji semula langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah banjir di daerah Lingga. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Dayang Nurazah Awang Soho berkata ini termasuk perancangan pembinaan tebatan banjir serta memindahkan penduduk yang terjejas ke satu penempatan baharu.
Dalam pertemuan singkat bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu sekiranya projek tebatan banjir tersebut hanya memberi impak sementara, maka beliau mencadangkan agar penduduk berdekatan dengan tebingan kawasan Batang Lupar dipindahkan ke penempatan baharu seperti penduduk Sungai Berdaun di Kuching. Pemindahan penduduk mungkin ke skim pemasaran kampung baru ataupun new township untuk Lingga. Sudah di-identify? Kawasan sudah ada, skim pemasaran kampung sudah ada. Sebab tu beliau berpendapat better the whole area yang berdekatan dengan tebingan untuk dipindahkan. Dayang Nur Azhar berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Tambahnya lagi, pihaknya akan berbincang dengan pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak DID serta pihak DID bahagian Sri Aman bagi menyelesaikan masalah tersebut. Dedahnya, pada 13 Mac lepas, kejadian hujan lebat dan air pasang telah menyebabkan seluruh Pekan Lingga dinaiki air dan sekitar 20 pintu penduduk di Kampung Hilir Lingga terjejas selain beberapa laluan juga terputus akibat banjir dan hakisan tanah. Satu lampu isyarat akan dibina di hadapan SK1 Garden City menuju ke Taman Bukit Orang bagi menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas yang kerap melanda laluan tersebut. Pegawai khas Ahli Parlimen Bintulu, Stephen Kong berkata pembinaan lampu isyarat tersebut hasil perbincangan semua pihak. Ujarnya lagi, banyak aduan daripada orang awam, khususnya pengguna jalan raya, berhubung kesesakan sering berlaku di persimpangan jalan raya tersebut susulan penutupan jalan satu lorong di laluan terbabit pada waktu puncak. Beliau yang mewakili Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata demikian semasa lawatan lokasi yang turut disertai wakil Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, konsultan dan Jabatan Kejaraya JKR Bintulu. Tambahnya lagi, dengan adanya lampu isyarat di laluan itu nanti dapat mengatasi masalah kesesakan lalu lintas sekaligus memberi keselesaan kepada semua pengguna jalan raya terbabit. Seramai 160 golongan fakir, miskin, amil, asnaf dan mu'alaf menerima bantuan Ihya Ramadan bersempena bulan puasa ini. Menurut Pengurus Besar Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS, Datuk Dr. Sanip Said, bantuan tersebut melibatkan 6 buah kampung di Kuching dan Samarahan yang bermula Selasa hingga Khamis. Antara kampung yang terlibat ialah Kampung Gumpe dan Kampung Saging di Semunjan, Kampung Gitak Laut, Kampung Kude, Kampung Selang Ulu dan di Bandar Baru Samariang. Program Ihya Ramadan ialah program yang dijadualkan setiap kali bulan Ramadan bertujuan mengimarahkan lagi bulan Ramadan. Beliau berkata demikian pada pelepasan program Ihya Ramadan AKYBMS di Kuching. Acara pelepasan disempurnakan oleh Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan merangkap pengerusi Lembaga Pemegang Amanah AKYBMS. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sibu menahan 4 buah lori balak disyaki membawa muatan melebihi had dibenarkan dalam rondaan operasi kenderaan barangan di Jalan Tunku Abdul Rahman Selasa lepas. Ketua Cawangan JPJ Sibu, Muhammad Faizal David Jemat dalam satu kenyataan berkata kesemua lori berkenaan kemudiannya diarah ke pekarangan JPJ Sibu untuk ditimbang bagi menentukan berat keseluruhan muatan yang dibawa. Selepas ditimbang, lori terbabit didapati membawa muatan melebihi had yang ditetapkan dalam lesen pembawa yang dikeluarkan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Berikutan itu, saman telah dikeluarkan kepada pemandu atas kesalahan gagal mematuhi syarat-syarat ditetapkan dalam lesen pembawa di bawah Seksyen 19-1-B-6 Akta Pelesenan Kenderaan Perdagangan ALPKP 1987 dan melakukan kesalahan serta boleh didenda di bawah Seksyen 19-3 Akta yang sama. Sabit kesalahan boleh didenda tidak kurang RM1,000 tetapi tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi tempoh 1 tahun atau kedua-duanya sekali. JPJ akan menghadapkan kesemua pemandu tersebut ke mahkamah dalam tempoh terdekat. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.